Jadi mereka akhirnya pergi membawa ini ke timbang tara di Paris pada waktu itu, pada tahun 2020, dan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana mereka tidak menghantar wakil, Kerajaan Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu pada waktu itu, terutama Muhyiddin Yassin tidak hantar wakil, maka telah diputuskan Kerajaan Malaysia bersalah oleh penimbang tara nama Stampa dan dianugerahkan sebanyak 14.9 bilion USD kepada Kesultanan Sulu, waris Sultan Sulu tadi. Bila kerajaan kita mula mengambil alih, kita melawan perkara ini. Kita fight. Dato' Azalina ni antara orang yang pergi fight. Terima kasih kerajaan PMX, kerajaan Madani yang telah mempertahankan aset negara kita bernilai lebih 14 bilion USD. Kalau kali dengan 4 pun lebih kurang 50 bilion USD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng. Okey geng, hari ni aku nak bawa bersama-sama dengan Iswadi Moni menceritakan soal tuntutan daripada Sulu terhadap kerajaan kita. Zaman Perikatan Nasional, zaman Ismail Sabri, Menteri Undang-Undang yang terdahulu, gagal menyelesaikan masalah tuntutan Sultan Sulu terhadap kerajaan Malaysia berkaitan Sabah. Dia ada perjanjian dan waktu zaman Najib perjanjian tu kita tak bayar kan. Dan tiba-tiba Sultan Sulu, kerajaan dia ke apa, tentera dia dah merampas aset Petronas dekat negara. Tak apa, saya kita dengar apa penjelasan daripada Iswadi Moni lah. Okey, apabila zaman Perikatan Nasional, langsung dia tak hantar wakil pun untuk berunding di luar negara kan, untuk berunding kalau tak silap dekat Australia. Jadi tindakan yang diambil oleh Sultan Sulu, puluhan bilion dah saman negara kita. Dia desak negara kita bayar puluhan bilion barulah boleh dapat balik aset tu. So sekarang ni bila dah bertukar kerajaan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, mewakili Menteri Undang-Undang Azalina Othman, ahli Parlimen Pengerang. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerajaan kerana telah menyelamatkan negeri Sabah dan juga tuntutan daripada Sulu. Alhamdulillah, amat-amat rasa bangga dan rasa gahnya kerajaan hari ini berani berhadapan dengan Sultan Sulu ataupun tindakan yang diberikan oleh Sultan Sulu terhadap kerajaan Malaysia. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah kita dah berjaya. So jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni, dan last sekali aku akan bagi hujah. Jom sama-sama kita dengar. Kita sedari, ni kes Sulu tuan-tuan. Kes Sulu. Saya baca. Kes Sulu, hari penting buat Malaysia, Stampa diheret ke mahkamah. Menteri Azalina Osman menyifatkan hari ini sebagai hari penting apabila Gonzalo Stampa akan dituduh di Mahkamah Tinggi Madrid, Spanyol. Stampa adalah penimbang tara yang menganugerahkan pampasan 14.9 bilion USD daripada Malaysia kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu. Azalina berkata Stampa berdepan pertuduhan serius menghina mahkamah dan amalan profesional tidak layak oleh pendakwa awam Spanyol dan Malaysia kerana beberapa kali mengendahkan keputusan Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid. Stampa telah diberitahu banyak kali bahawa dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara, tetapi dia masih memutuskan dan memberikan anugerah penimbang tara setelah berpindah kerusi ke Paris. Padahal dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara. Dia dibayar sebanyak 2.5 juta USD untuk keputusan itu. Tingkah lakunya itu tidak pernah berlaku dalam sistem timbang tara antarabangsa. Dalam kenyataan media sosial, Azalina berkata pertuduhan jenayah terhadap Stampa akan menjadi pemula keadilan kepada 32 juta rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sebenar dalam anugerah penipuan bernilai 14.9 bilion itu. Malaysia sepatutnya sepenuhnya percaya pada sistem keadilan Spanyol, katanya. Azalina semalam berkata Mahkamah Madrid sendiri yang menyiasat dan mengemukakan pertuduhan ke atas Stampa, dan jika dia bersalah, dia akan dikenakan penjara dan didenda. Tarikh pendengaran itu akan ditetapkan. Azalina semalam dilaporkan berada di London untuk fasa ketiga. Dia akan berjumpa dengan peguam-peguam melantikan kerajaan Malaysia dalam menyangkal taktik dan hujahan mereka secara menyeluruh. Azalina juga menyifatkan apa yang diumumkan Stampa itu sebagai satu fraud award kerana mahkamah melantiknya sebagai penimbang tara menarik balik pelantikan itu. Malaysia dalam proses membatalkan anugerah air 14.9 bilion USD itu. Dalam usaha untuk menguatkuasa award akhir itu, kumpulan Sulu dilaporkan cuba menyita aset Petronas di Luxembourg dan Belanda selain menyasarkan aset diplomatik Perancis termasuk kedutaan.
Pada 2019, kumpulan itu dilaporkan memulakan tindakan perundangan di Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan bagi tanah di Sabah yang didakwa dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Baik. So, dalam kes ini secara umum dia, pada 2019 adalah yang mengatakan mereka waris Sultan Sulu telah pun pada zaman Najib lah, kita cerita pada zaman Najib dahulu, telah berlaku serangan ataupun berlaku serangan daripada so-called tim Sultan Sulu ni ataupun keturunan Sultan Sulu ni terhadap Malaysia. Disebabkan oleh itu, kita telah membayar sekian lama nilaian pajakan setiap tahun kepada waris Sultan Sulu kerana kita ambil Sabah. Memang kita bayar, memang kerajaan Malaysia bayar. Namun, disebabkan oleh itu, peristiwa tersebut, kerajaan Malaysia mula tidak membayar. Dan ini dikatakan oleh waris Sultan Sulu ini sebagai satu benda yang tak betul. Jadi mereka akhirnya pergi membawa ini ke timbang tara di Paris pada waktu itu, pada tahun 2020, dan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, kerana mereka tidak menghantar wakil, Kerajaan Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu pada waktu itu, terutama Muhyiddin Yassin tidak hantar wakil, maka telah diputuskan kerajaan Malaysia bersalah oleh penimbang tara nama setampa dan dianugerahkan sebanyak 14.9 bilion USD kepada Kesultanan Sulu, waris Sultan Sulu tadi, dan mereka telah mendapat order untuk menyita aset Petronas. Bila kerajaan kita mula mengambil alih, kita melawan perkara ini. Kita fight. Dato' Azlina ni antara orang yang pergi fight. Kita mengatakan ini tidak betul. Dakwaan itu tidak betul. Apa yang berlaku itu tidak betul. Timbang tara itu tidak betul. Dan akhirnya apa keputusan yang telah dibuat pada hari ini atau semalam hari inilah, mengatakan bahawa setampa itu sebenarnya tidak layak untuk menjadi penimbang tara kerana lesennya telah ditarik balik sehingga dia lari daripada Spanyol, Madrid pergi ke Paris. Itu dengan sendirinya telah memberi kemenangan kepada kerajaan Malaysia. Tuan-tuan, kalau kita diperintah oleh orang macam PAS tu, ini akibat dia. Terjual dan tergadai maruah negara kita, tuan-tuan. Kalau kita biarkan diperintah oleh orang macam PAS, habis negara kita tergadai. Nasib baiklah kita ada heroin, iaitu Azlina Osman. Yang gagah perkasa mempertahankan negara kita. Saya kena puji dia. Sebab apa? Sebab dia buat usaha. Dia pandai juga. Dia pun menteri undang-undang dan dia pun seorang lawyer. Dia faham bagaimana prosedur undang-undang dan akhirnya alhamdulillah, tahniah kerana kita telah mengembalikan aset negara kita. Belum habis lagi cerita itu sebenarnya. Tetapi daripada daripada keputusan Mahkamah Madrid dengan menarik balik setampa punya lisens itu, bermakna keputusan yang dibuat oleh setampa itu tidak betul dan tidak adil. Tidak betul lah secara prosedurnya. Jadi anugerah itu dianggap tidak valid. Tapi sekarang ni nak officiatekan saja. Terima kasih kerajaan PMX, kerajaan Madani yang telah mempertahankan aset negara kita bernilai lebih 14 bilion USD. Kalau kali dengan 4 pun lebih kurang 50 bilion USD. 50 bilion USD hampir tergadai negara kita kerana ada pemerintah macam Perikatan Nasional. Terima kasih kerajaan PMX kerana telah berjaya mengekang perkara tersebut. Itu pentingnya, tuan-tuan. Pemerintah yang kompeten. Pemerintah yang kompeten. Tuan-tuan fikir logik 4 negeri di bawah PAS. Kenapa dia tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Kenapa dilantik Mahathir Mohamad sebagai penasihat ekonomi? Kenapa sekarang ni ada ura-ura nak melantik Samsuri sebagai ketua pembangkang menggantikan Hamzah Zainuddin? Adakah PAS sudah tidak mula yakin dengan Perikatan Nasional? Ataupun mereka dah lama sedar sebenarnya pemerintahan di bawah Muhyiddin Yassin, mereka tak boleh pergi ke mana, tuan-tuan? Mereka tak boleh pergi ke mana. Kerajaan, orang kata, sekarang ini pun mereka dalam keadaan tunggang lagang. Tapi yang tu apa ni orang buat? Sakau. Dia utamakan dulu poket dia, tembolok dia, itu yang utama. Yang lain dia tolak ke tepi. Rakyat disuruh pecah tabung, lepas tu dibagi rakyat, dah senyap korang. Bila semua dah bertebaran pergi kutip-kutip duit sendiri, dia kat belakang, dia sakau duit kita, tuan-tuan. Inilah dia, abah kau.
Bukan abah aku, abang kau. Ha, Okey geng, alhamdulillah geng. Okey, kita kena faham balik apa yang berlaku disebabkan waris Sultan Sulu ni dia buat rampasan tu disebabkan zaman Najib dia dah stop bayaran kepada waris Sultan Sulu. Sebab apa zaman Najib dia stop bayaran tu? Dia bermula daripada serangan waris Sultan Sulu ni terhadap Sabah di Lahad Datu. Hampa ingat berapa orang tentera kita yang terkorban. Mereka dah buat serangan-serangan dekat Sabah sehingga kan ada kes kematian dan mereka dah tapau satu kawasan tu dan alhamdulillah kejayaan tentera udara, tentera darat kita ni dapat menghapuskan pengkhianat-pengkhianat daripada Sultan Sulu. Jadi bermula peperangan hari tu itulah, serangan tu lah Najib dah stop. So waktu Najib jadi Perdana Menteri lah, Najib Razak start dia stop bayaran kepada Sultan Sulu dan setelah 2 ke 3 tahun tiba-tiba waris Sultan Sulu ni dia pergi sita. Tadi kan aku cakap dekat Australia, bukan, dekat Luxembourg dan Belanda, aset Petronas yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Depa sita aset-aset tu dengan yang bernilai berbilion ringgit dan adalah berlaku kan. Dan Azalina pun bila dia dah berunding, dia ada siasat macam-macam ni, dah terkantoi kan, menerima macam dia anugerahkan 14.9 bilion US dollar bersamaan dengan 62 bilion ringgit. Adalah berlaku seperti mana Iswadi ada baca berita tadi, hampa boleh faham. Alhamdulillah, inilah kejayaan Azalina, kejayaan kerajaan perpaduan berunding kan, siasat ambil tahu memang terbaik kerajaan hari ini. Azalina ni pun bukan orang biasa-biasa. Dia ni jenis Azalina ni jangan selok-belok dia aja. Hang selok-belok sat dia cendah hang balik, hang pula orang tu tersembam lagi. Bukan apalah, Azalina ni dia ni sehingga kan bila dia ambil tahu sesuatu daripada dulu lagi, Azalina ni bukan orang biasa. Dia bila macam dia dapat jawatan menteri undang-undang, dia baca balik daripada awal, dia ambil tahu balik apa semua, lalas dia petikaikan. Timbang tara yang dibuat oleh waris Sultan Sulu tu tak betul. Cara dan juga tindakan waris Sultan Sulu ni salah daripada segi undang-undang. Sebab itulah alhamdulillah kerajaan kita berjaya dapatkan balik aset-aset yang disita oleh waris Sultan Sulu. Dan cuba apa tengok Azalina ni, hebat ke tak hebat, sehingga kan dia boleh petikai tanpa tu siapa dia. Dia dah lesen, dia tamat, dia lepas tu dia lari ke sana, lari ke sini. Bukan biasa-biasa Azalina ni, walaupun dia orang UMNO, kami orang Pakatan Harapan, tapi disebabkan kita bersama-sama tubuh kerajaan dan kita tahu kerja-kerja Azalina yang dia usahakan demi aset-aset negara kita, alhamdulillah kita berjaya. So inilah sedikit perkongsianku. Jadi kita membanggalah dengan kejayaan hari ini. Bukan senang babe, bukan senang. Aset berbilion ringgit yang aset kerajaan kita yang dirampas, yang disita oleh orang lain, kita dapat balik. Alhamdulillah. Inilah satu-satunya kejayaan kerajaan perpaduan. Okey, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan maaf Pak Antoang. Assalamualaikum.